Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alni sawaban liman ihtada wa ja'alni sawaban litahdi mustami'ina jami'an. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam ka waba'i al-qaruna. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama di ruangan kuliah Maghrib. Nah, yang mana beberapa minggu yang kita tidak buat perjumpaan oleh kerana saya sendiri tersibuk masuk daurah, masuk obrom, dan begitu juga juru bertanggungjawab. Nah, Nanti ko sibuk juga. Nah, apabila ada urusan di tempat lain, khususnya kebiasaan di ASEAN Mall lah. Baru ni ASEAN Mall ya ada beberapa nasyata, beberapa kegiatan. Nah, maka nanti terpaksa kena duduk di sana membuat tala, membuat ruangan kita ni agaknya tidak boleh nak teruskan. Nah, walau bagaimanapun, alhamdulillah tiap-tiap malam Isnin dia jumpa dengan saya sebagai orang yang bertanggungjawab untuk sampaikan di antara masa lepas maghrib sehingga sampai Isya, dan insya-Allah kita nak ambil masa yang sedikit ini dalam 40 minit atau 45 minit sementara azan diazankan. Kita alang baik, agaknya baik lah kita mari mendengarkan beberapa keratan hadis. Balik ke ruangan ini saya banyak baca hadis lah, hadis terpilih dan hadis yang sesuai dengan masa yang masuk. Masa learning gapo-gati kita kena sebut, terpaksa saya kena sebutkan. Sidang pendengar dan penonton sekalian, oleh kerana ibadat kepada Allah SWT, kita tidak lain tidak bukan, kita sebagai hamba Allah SWT, yang mana tidak kita kena abdi kepada Allah, yang mana Allah SWT telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku. Dan masalah ibadat, yang elok sekali tak lain tak bukan kita kena klik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi diri Rasulullah itu sebagai contoh yang baik, tauladan yang baik yang tidi. Sampai tu tiap-tiap segi apa sahaja, khususnya sakop ibadat, tidak dapat tidak kita kena klik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dia kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah perkara ni adalah penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sebab ibadat kita nak terima oleh Allah SWT tak lain tak bukan dua syarat. Satunya ikhlas hati kepada Allah, duanya ittiba' sunnah Nabi SAW, mengikut sunnah Nabi SAW. Itulah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Dan masalah nak tahu sunnah tak lain tak bukan kita kena mengaji. Kita kena mempelajari ilmu yang sahih. Begitu juga learning tidak payah learning. Kadang-kadang di majlis ilmi sekarang learning pun kita tak kena pergi. Demo tak sud belaka. Sud online.
Nah, tak ada payah learning. Dan banyak learning tok guru duk ngajar bentuk online. Nah, duk tewah dengan orang jual online juga. Nah, walau bagaimanapun itu kewajipan demo cari nafkah. Nah, dan begitu juga kewajipan bagi pendakwah terpaksa kena sampaikan ilmu. Nah, dulu di masjid, dulu di tempat-tempat mengajar, di mana sahaja. Dan sekarang ni pun di rumah pun tak ada gapo lah. Atau lebih-lebih lagi kita sekarang ni, nah, supaya TV online hak ta'awun ni. Nah, satu tempat yang untuk nak sampaikan ilmu, untuk nak nyebarkan ilmu. Nah, masa saya duk kecil ni, ya laisut ni, boleh siapa yang buka TV online hak ta'awun, nah, boleh dengar belaka. Tak kira duk mana, duk Amerika, duk mana sahaja. Nah, dia sapa selalu dah. Itulah alat yang canggih yang Allah SWT beri kepada manusia, beri ilmu kepada manusia, dapat manusia mereka-rekakan lah mereka sendiri dengan ilmu sehingga dapat tumbik natijah yang baik, boleh manusia ambil faedah daripadanya. Nah, masalah rekaan cakup paut dengan keduniaan tak ada jadi masalah, tak dijadikan kata bid'ah. Nah, adapun ibadat tu ada yang sebut kata, nah, mana rekaan ibadat tak boleh ibadat. Nah, yang mana saya telah sebut tadi kata syarat. Nah, yang Tuhan nak terima ibadat kita ya dua syarat. Satunya ikhlas hati, duanya ittiba' sunnah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang kita kena ingat perkara ni. Adapun keduniaan, benda yang boleh faedah kepada manusia yang bukan ibadat seperti yang saya telah sebut ni, radio at-ta'awun ataupun TV online at-ta'awun. Nah, walaupun ni di masjid hak ta'awun, kalau bukan di masjid, nah, TV di tempat yang lain ya ada mana hong dia tu ya tak di rumah ke, ya tak di samnangan, ya walaupun bukan masjid, itulah mana ia boleh sampaikan ilmu yang saya sebut tadi. Nah, kata kadang-kadang tidak nanti di masjid kita nak terimakan ilmu, bahkan demo di satu-satu tempat demo sebarkan ilmu melalui online. Nah, perkara yang Allah SWT beri kemudahan kepada manusia. Baik, oleh kerana munasabah kita di bulan Syaban, nah, baru ni pihak Cula telah tubik satu risalah, satu iktisan, nah, sakut paut dengan napa anak bulan, tak nampak anak bulan, tiap-tiap bulan ni pihak samnak dengan Cula dia tubik semua. Nah, baru ni dia dapat dikata diperlihatkan anak bulan Syaban. Nah, maka lek pihak Cula diaประกาศวันที่22เป็นวันที่1ของ Syaban. Nah, 22 23 24 25 26, kita ni 26 แล้ว. Nah, mana 5 hari dah bulan Syaban telah lalu dan kita cuba tengok sedikit. Nah, kata Rasulullah wak gapo gatik di bulan Syaban ni. Ramadan tu akan datang ni, insya-Allah kita duk mendengar semua dah sering mendengarkan. Dan masalah ibadat kepada Allah kita telah tahu dah kata ibadat. Nah, kita hamba Allah. Nah, kena beribadat kepada Allah, dan ibadat kepada Allah yang diterimakan oleh Allah kita kena mengikut sunnah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masalah ibadat, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh ni kadang-kadang melalui musim. Nah, musim bulanan, masa, nah, dia ada ibadat dia. Nah, musim haji dia, kalau kita nak pergi buat haji bulan yang lain tak boleh. Adapun umrah tak ada gapo. Nah, nak buat bulan mana-mana saja tak apa, itu ibadat macam tu. Pasal ibadat tertentu. Kita nak puasa bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kita diwajib diperdukan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, mana diperdukan puasa di bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan. Itu panggil kadang-kadang ibadat terikat dengan bulan, dengan masa. Saya nak rakyat kata dengan musim dah, dengan masa. Nah, apabila masa tertentu kita kena
Nah, kena ibadat masa tu. Misalnya puasa Ramadan, kita kena puasa di bulan Ramadan. Kata-kata, kahwin nak safir di bulan Ramadan ni, kita puasa dulu kah? Nah, niat Ramadan tak boleh. Nah, ataupun masalah kita nak ganti lain pada bulan Ramadan, puasa Ramadan, tak ada gapo tu. Tu diizinkan. Nah, kalau kita mari niat kata ni, kita dah bulan Syaban, kita niat nak puasa nawaitu sauma ghadin an adai. Nah, mana kita mari niat kata kita nak puasa bulan Ramadan, tak boleh. Ni baru bulan Syaban dah tu. Nah, ni itulah perkara yang nak digambarkan, kata kadang-kadang ibadat Rasulullah SAW terikat dengan masa, terikat dengan musim dia. Nah, musim haji kena buat haji. Siapa nak buat mengerjakan haji di musim dia, di bulan dia. Puasa Ramadan, kita kena puasa di bulan Ramadan. Nah, adapun kita uzur, kita safi, uzur maksud adalah uzur syar'i, kita nak ganti di bulan Ramadan lain pada Ramadan, tak ada apa sebagai ganti. Ataupun mari niat kata kahwin Ramadan ni nak safi, nah nak puasa dulu kah? Mendahului daripada Ramadan, niat Ramadan tak boleh. Dan begitu juga puasa Arafah. Nah, hari Arafah, puasa Ashura, Tasu'a, hari dia. Kita nak pergi bulan lain, nak pergi cari puasa, kita nak puasa Ashura bulan Syaban ni tak ada. Nah, itu nak kata setengah pada ibadat yang dicontoh oleh Rasulullah SAW ni, dia ikat dengan musim dia. Dan bulan Syaban ni kita kena tahu katik Rasulullah buat gapo katik. Nah, mana bulan Syaban ni pintu Ramadan lah. Lepas tu Rasulullah buat gapo katik bulan Syaban, dan insya-Allah kita berazam supaya nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita cuba kita tengok beberapa keratan hadis Rasulullah, dan orang yang banyak cerita kan, isteri dia sendirilah, iaitu Aisyah, yang seorang isteri yang seduduk dengan Rasulullah SAW. Rasulullah buat gapo dia tahu belaka, dan alhamdulillah dialah mari ceritakan. Dan kita sebagai umat Rasulullah, kita nak ikut Rasulullah, nak turut Rasulullah. Nah, sedang pendengar dan penonton sekalian, cuba kita ambil murajaah semula. Sedangkan perkara ni kita sering mendengarkan. Nah, saya sebagai pendakwah, sebagai orang nak sampaikan ilmu, terpaksa saya kena cari-cari mana maklumat-maklumat yang mengenai dengan bulan Syaban. Nah, dan memanglah walaupun kita pernah mendengarkan Syaban dahulu, sebelum pada Syaban dahulu, ya pendakwah ni orang yang hidup. Nah, oleh ke dia nak hidupkan amalan. Nah, apabila nak hidupkan amalan, dia kena sentuhlah musim, masa yang sesuai dengan amalan itu kena buat. Nah, mana saya nak cerita sangkut paut dengan beberapa keratan hadis yang sangkut paut dengan Syaban. Nah, walaupun beginilah, bagi orang yang belum dengar lagi, sebagai ilmu yang baru bagi kita. Nah, bagi orang yang telah dengar dah, tak kira siapa sahaja, dia golek ke guru atau pendakwah, dia carilah. Nah, kata bulan Syaban, apa kata Rasulullah buat, dia sentuhkan. Dan begitu juga walaupun dalam ruangan TV online, ta'awun ataupun radio ta'awun. Nah, kadang-kadang kita dengar mana salam yam ciao, mungkin ni ada. Nah, guru ataupun ustaz yang duk baca dah hadis ni. Nah, kalau pernah kita dengar, sebagai peringatan bagi kita lah, sebagai mengingat lagi, supaya kita dapat ingat. Ya, manusia ni tak sunyi pada kelupaan, nisyan. Nah, manusia lemah. Nah, mana kita kena ada mengingat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Islam ayat dah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Nah, terasa ayat ni dah. Saya nak duduk di sini dah. Kata saya nak beri peringatan. Nah, sesungguhnya peringatan itu memberi faedah kepada orang yang beriman. Nah,
Mana kalau kita dengar dia sebagai nak sakit lagi, nak peringatkan lagi, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada pendengar dan puntung sekalian. Dan begitu juga kalau kita tak pernah dengar, tak biasa dengar, itu sebagai ilmu yang kita mempelajari, sebagai ilmu baru untuk kita nak beramalkan pada diri kita. Baik, untuk tak lewatkan masa, saya cuba nak baca beberapa keratan hadis. Saya cuba sebut kata fadail a'ma fi Sya'ban, ataupun kelebihan amalan di bulan Sya'ban. Walik ke ya sakut paut dengan puasa. Wa fi hadis Aisyah aidan, ya hadis Aisyah, ya kata waradat iddatu ahadis, mana diceritakan beberapa hadis yang menggalakkan puasa di bulan Sya'ban. Itu salah satu maudhu' yang saya ambil. Mana bahawa ia bagi hadis, beberapa keratan hadis galak supaya kita puasa sunat di bulan Sya'ban. Fa huwa syahrul ijtihad fil qurbat wa ta'at. Mana iaitu bulan yang bersungguh-sungguh dalam mendekati dengan Allah SWT dan taat kepada Allah SWT, ya sebut. Wa fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Aisyah isteri Rasulullah SAW, banyak diceritakan oleh Aisyah. Cuba kita dengar. Qalat an Aisyah telah berkata daripada Rasulullah SAW, wa ma ra'aituhu, aku tak pernah tengok Rasulullah SAW, ni kelik pada Rasulullah, aku tak pernah tengoknya aktsara siyaman, terlebih banyaknya puasa, minhu, daripadanya, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Mana hadis ni tunjuk kata dia tak pernah tengok Rasulullah puasa di bulan lain, terlebih banyak di bulan Sya'ban, yang dia tengok di bulan Sya'ban. Sebab itu ini salah satu hadis yang tunjuk kata Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Lebih lagi orang terpaksa bagi perempuan yang belum puasa lagi, lepas pada Ramadan dia telah putus Ramadan, sama ada dia uzur haid ataupun uzur hak lain, boleh kita gantikan di bulan Sya'ban. Kita ganti selalu. Oleh kerana kita tengok sini banyak Rasulullah puasa sunat. Tak ada apalah kita puasa yang wajib kita ganti. Atas dasar kata Rasulullah puasa bulan Sya'ban, banyak kita ambil sini. Begitu juga bagi orang yang telah puasa cukup dah Ramadan, bagi perempuan, lelaki boleh kita pakat-pakat puasa sunat kita di bulan Sya'ban, yang atas dasar Aisyah telah cerita. Wa fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha, wa fi hadis Aisyah aidan qalat kana yasumu Sya'ban kullah. Adalah Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban kesemuanya di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban mereka sedikit saja. Mereka sedikit illa qalila, mereka sedikit saja, beberapa hari saja Rasulullah tak puasa. Mana masuk dengan hadis yang belum pada ni, Aisyah cerita wa ma ra'aitu aktsara siyaman, kata puasa lalu lah sini. Allahu akbar. Nyata masalah puasa. Ni mari kalau banyak puasa di bulan Sya'ban, lepas tu mari tafsir sini satu hadis lagi, Rasulullah puasa di bulan Sya'ban kullah,
Nah, satu lafaz yang dikatakan oleh Aisyah, kullah, semuanya mereka kali sedikit saja Rasulullah tak puasa. Ini hadis yang dua yang diceritakan oleh Aisyah. Kita tengok lagi. Nah, kita tengok lagi supaya meyakini. Nah, kita nak beramal dengan laktan, dengan tepat kita ambil. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Aisyah aidan qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri minas sanah aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Nah, Rasulullah tak pernah puasa terlebih banyak puasa di satu bulan, di dalam tahun, daripadanya di bulan Sya'ban. Mana kita tengok Rasulullah tak pernah puasa dalam setahun di bulan lain pada Sya'ban yang terlebih banyak yang Rasulullah puasa kan. Nah, kita tengok lagi. Dah banyak hadis-hadis yang ceritakan Ramadan suku Ramadan kullu dia puasa semua. Ni terlebih banyak pada bulan yang lain pada Ramadan lah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tengok hadis yang lain lagi. Nah, mana lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri minas sanah aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nah, ia dekat-dekat tulah dengan hadis pertama tu. Nah, dengan pertama ya masalah hadis menggambarkan atibai teng hadis dengan hadis sengkalakan mana atibai mana ya tafsirkan di antara hadis satu sama yang lain untuk upaya. Yang pentingnya di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah puasa terlebih banyak dalam setahun mereka sama dengan bulan Sya'ban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Allah Aisyah berlakon daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini tambah panjang sedikit daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah SAW berpuasa sehingga aku kata dia tak pernah buka. Kita tengok Rasulullah puasa ni sehingga marilah hatiku, aku kata Rasulullah tak ada buka ke bulan ni puasa. Dan begitu juga dia tengok Rasulullah ni ketika dia tak puasa, wa yaftiru hatta naqula yasumu. Dia makan, ketika dia makan dia tak puasa tu, aku tengok dia kata salah, mana Rasulullah tak puasa ke. Mari berasa kata lagu tu. Dan wa ma ra'aitu Rasulullah, dan aku tidak melihatkan Rasulullah istakmala siyama syahrin, terlebih sempurnakan puasa dalam satu bulan illa Ramadan. Aku tidak pernah tengok puasa Rasulullah yang puasa setahun, puasa sebulan penuh mereka Ramadan. Dia tak tengok bulan lain. Kata Rasulullah puasa penuh sebulan, istakmala siyama syahrin illa Ramadan, mereka bulan Ramadan. Tak biasa tengok Rasulullah puasa sempurnakan satu bulan lain pada bulan lain, itu di bulan lain mereka bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak melihat Rasulullah aksara siyaman, terlebih banyaknya puasa minhu fi Sya'ban, daripadanya di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Inilah yang menyatakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia puasa ni, Aisyah tengok Allah kata Rasulullah tak
tak pernah makan kata puasa sokmu gitu mari bahasa gitu. Begitu juga seketika ia perhati Rasulullah duk makan, seolahnya mari perasaan kata Rasulullah puasa tu tak apa duk makan sokmu tu ini bahasa kita. Nah, ni yang Aisyah telah kata, dan Rasulullah yang kata ia tak pernah tengok Rasulullah ni sepernakan satu bulan puasa melainkan bulan Ramadan. Dan begitu juga yang kata tak pernah Rasulullah tak biasa tengok Rasulullah puasa ni yang lebih banyak di bulan Syaban. Mana Rasulullah puasa banyak di bulan Syaban. Apa Rasulullah banyaknya puasa bulan Syaban? Ni satu soalan, nanti kita tengok dulu. Ni boleh buat saya buat soalan ni. Oleh kerana dah baca hadis, beberapa keratan hadis dah kecek puasa. Apabila Rasulullah puasa banyak, ya adalah perkara yang pasti kita tengah tanya kan Rasulullah puasa banyak bulan ni. Habis kita cuba tengok sedikit hadis yang sakut paut kata apa hikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh puasa banyak di bulan Syaban ni. Wa fi hadis Usamah radhiyallahu anhu wa innahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wa fi hadis Usamah radhiyallahu anhu wa innahu qala lin-nabi alaihi salatu wassalam wa lam arak tasumu min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban qala zaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Itulah hadis daripada Usamah radhiyallahu anhu. Usamah ni dah Rasulullah lantik dia masa dia umur 18 ni sebagai panglima perang ni, lantik orang muda jadi panglima perang. Kalau tak silap saya Usamah bin Zaid ni, tak ada royak Usamah bin Zaid di sini. Usamah, daripada hadis Usamah radhiyallahu anhu wa innahu, dan sesungguhnya Usamah telah kata kepada Nabi, qala lin nabi alaihi salatu wassalamu. Usamah pernah kata pada Nabi, walam arak tasumu minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tak pernah tengok engkau puasa di bulan-bulan seperti mana yang engkau puasa di bulan Syaban. Aku tak pernah tengok di bulan-bulan lain seperti mana yang kamu telah puasa bulan Syaban. Tanya Rasulullah. Sebab Rasulullah kita tahu dah tadi. Kata bulan Syaban Rasulullah baca puasa banyak sehingga Aisyah kata, Rasulullah dia puasa ni insya-Allah lah supaya dia tak makan bulan ni. Dan begitu juga satu ketika Rasulullah makan, seolah-olah dia kata, Rasulullah tak puasa ke bulan ni? Tu hadis tadi lah. Tapi mari hurai kata Rasulullah banyaknya puasa bulan Syaban. Begitu juga Usamah, dia tengok Rasulullah ni, dia perhati, sahabat Rasulullah dia perhati apabila Rasulullah puasa banyak bulan Syaban. Mari royak Rasulullah, kata Rasulullah, aku tak tengok engkau puasa di bulan-bulan yang lain seperti mana yang engkau puasa bulan Syaban ni. Buat soalan, mari muncul Usamah tanya hati kita, Rasulullah jawab lagu mana. Dan begitu juga kemungkinan apabila kita dengar beberapa keratan hadis yang kita dengar kata kebanyakan hadis ada yang membawa mari, saya bawa mari ni kebanyakan Rasulullah puasa. Mari soalan, apa Rasulullah puasa banyak bulan ni. Lalu tu Aisyah itu Rasulullah jawab kepada Usamah, qala zaka, demikian itulah bulan syahrun yaufilun nasu anhu. Demikian itulah bulan yang manusia lupa daripadanya.
di antara baina Rajab wa Ramadan. Nah, di antara Rajab dan Ramadan. Nah, Rajab yang telah lepas tu. Nah, Ramadan yang akan datang. Nah, mana Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tu dia kata satu bulan yang manusia lupa di antara Rajab dan Ramadan. Buat bulan Sya'ban lah. Nah, lepas tu Rasulullah kata boleh hak manusia, kebanyakan manusia lupa. Hadis lain kata aktsarun nas yaufiluna. Mana ya aktsarun nas mana kebanyakan manusia lupa bulan tu di antara Rajab dan Sya'ban. Wa huwa, tengok buat apa tu Rasulullah kata kebanyakan manusia lupa bulan tu. Wa huwa syahrun, itu bulan tu, bulan Sya'ban tu. Nah, turfa'ul a'malu fihi. Nah, yang diakadkan amalan padanya ila rabbil alamin azza wa jalla. Nah, bulan tu amalan manusia diangkat naik, nah, kepada Tuhan, nah, sekalian alam. Rasulullah kata lagi, wa uhibbu, dan aku suka, aku kasih, ayyurfa'a amali, bahwasanya diangkatkan amalanku, wa ana shaim, aku berpuasa. Nah, ni itu hadis. Nah, kita dapat gambar lah. Kata Rasulullah banyak puasa ni, ada. Nah, tepat dia ni satunya, kebanyakan manusia lupa kata bulan ni adalah amalan manusia yang akhir tahun ni. Nah, akhir tahun lah kita sebut sebab kita nak mula Ramadan semula. Nah, mana tu akad tahunan lah. Ya, amalan kita ni ulama kata akad tahunan lah. Akad tahunan. Serup bin Raipi. Adapun hari iaitu waktu subuh dan waktu asar, ia tukar malaikat. Nah, dan begitu juga hari kalau mingguan, hari Isnin dan hari Khamis amalan kita naik, itu mingguan. Nah, adapun perbulanan iaitu bulan Sya'ban. Nah, tahunan lah maksudnya. Nah, itulah yang Rasulullah telah sebutkan keistimewaan bulan Sya'ban ni lagu ni. Sebab Rasulullah banyak puasa. Nah, sebab Rasulullah puasa ni, mana nawi Tuhan angkat amalan dia sedang dia duduk puasa. Nah, padahal semaya ibadat juga. Nah, semaya, nah, ibadat juga. Semaya adalah ibadat juga. Nah, tapi tak sama dengan puasa. Puasa ambil pada naik fajar sehingga jatuh matahari. Ada pun semaya waktu-waktu je, semaya waktu zuhur. Macam misalnya tadi ngoret tadi. Ni masuk Isya, habis lah. Nah, masuk Isya ni habis lah. Maghrib tadi. Masuk Isya pula. Okey, kalau kita nak semaya panjang sampai waktu Isya 3 rakaat, bukan, tak mungkin kan. Ini nak ulama syarah. Maaf, ada uzur sikit. Nah, habis ni banyak kat ulama syarah kata puasa ni mana duduk dalam ibadat semua. Tidur, walaupun dia tidur lepas solat sebagai ibadat supaya duduk puasa. Nah, habis tu Tuhan nak angkat amalan dia tu, dia suka nak amalan dia naik, dia sedangkan ibadat kepada Allah, dia berpuasa. Nah, seperti Rasulullah telah kata, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka bahawasanya diangkatkan amalan aku sedangkan aku berpuasa. Allahu akbar. Ini contoh tauladan yang baik kepada kita. Wa huwa rasulullah wa huwa rasuli wa huwa rasul. Nah, iaitu seorang rasul. Itulah yang mana kita
yang mana kita telah mendengarkan beberapa keratan hadis yang telah ceritakan. Nah, ada dalam warada an-nahyu an taqaddama ramadana bi yaumin aw yaumain. Nah, maka kita nak pergi dului pada Ramadan tak boleh. Misalnya kita kata kita nak puasa dulu. Nah, belum pada Ramadan atau sehari dua hari tak boleh. Nah, tak boleh kata kalau kita duduk lagu tu. Tapi kita ingat kata bulan Sya'ban ni adalah satu bulan yang Rasulullah banyakkan puasa. Dan hak dia lari kata nak pergi puasa dahulu belum pada Ramadan mari tu tak boleh. Sebab saya carah lah. Dia bukan Ramadan. Dan niat kata kita nak puasa dulu Ramadan ni tak boleh. Nah, supaya waktu supaya waktu Isya nah. Kita kata kita gaduh kita nak semaya dahulu tak boleh kalau tidak ada syarat-syarat dia. Nah, kalau demo nak takdim atas safi ke tak apa, kalau kerana marat tak apa sakit. Nah, udhur syar'i ataupun lil matar. Tengok ulama kata boleh kita nak takdim lagu tu. Nah, tak ada gapo tu. Nah, tapi kalau sengaja-sengaja nak semaya dulu tak boleh. Nah, yang tidak ada gapo saja. Dan begitu juga Ramadan. Nah, kita kata kita nak puasa dulu, kita takut kita sakit. Tak boleh. Sakit dulu, lepas tu nanti ganti Ramadan. Nah, kita puasa kita nak sakit. Maaf. Nah, itulah perkara yang disebutkan. Yang mana telah diceritakan. Sabit tu saya seru kepada ahli pendengar dan penonton sekalian. Sama-sama kita telah mendengarkan beberapa keratan hadis. Mudah hadis ini dapat menggalakkan kita supaya kita majukan ibadat kita lagi. Majukan ibadat kita lagi. Supaya Allah SWT menerimakan ibadat kita yang mana dalam kehidupan kita ni adalah penting ibadat kita. Dalam kehidupan kita ni tak lain tak bukan yang mana telah kata tadilah awal-awal tadi saya telah kata tujuan Tuhan menjadikan jin dan manusia iaitu ibadat kepada Allah. Dan masalah ibadat nak diterimakan oleh Allah terpaksa kita kena tengok syarat dia. Kita telah maklum dah syarat dia iaitu ikhlas hati kerana Allah dan mengikut ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya telah sebut tadi. Ini salah satunya kita nak ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah telah sebut dah, telah cerita dah, marilah kita sama-sama ikut. Kita pakat puasa kalau ada peluang bagi kita lah. Tapi kalau kita berasa kata tak kuasa nak puasa tak ada gapo. Ini salah beberapa keratan hadis untuk nak galakkan kita supaya kita berpuasa mana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Manakala yang lain kata misalnya kita sibuk gapo sahaja nak puasa tak boleh tak ada gapo mai bengkap menpin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini untuk nak galakkan kita kalau kita boleh buat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kata tahun depan ni belum tentu kata kita nak ada kedak tahu. Dan masalah umur kita ni kadang-kadang kita rasa kata kita gagah lagi tapi belum tentu. Masalah takdir Tuhan ni berlaku insiden situ insiden sini, berlaku begitu berlaku gini, tak ada nak buat. Sabit tu kita rebut masa kita sihat ni. Yang mana Rasulullah suruh rebut 5 perkara daripada 5 perkara yang akan datang. Sihat kita belum pada kita
mana belum ada kita sakit kita nak puasa tak boleh dah. Nah, uzur kita nak puasa tak boleh dah. Nah, kalau kita sihat ni lah kita buat ni. Nah, tukar kita luar lah kita buat ni sebelum pada kita sibuk. Nah, ataupun masalah kita tak puasa nak puasa, kita kurang sihat, tak ada gapo tu kita niat baik, tak ada gapo insya-Allah Tuhan beri kepada kita. Nah, itulah beberapa keratan hadis yang saya sudi bawakan. Nah, mudah-mudahan mana hadis-hadis yang saya telah baca itu menggalakkan diri saya sendiri untuk saya teruskan puasa saya lagi di bulan Syaban ini, dan saya galakkan kepada pendengar dan penonton sekalian, cuba kita tanya anak-anak kita yang telah putus Ramadan dahulu. Kita kena tanyalah dia puasa di bulan ini, bulan akhir lah. Jadi hukum lain pula, bimbit aku hukum lain pula lah. Ya tinggal Ramadan tu mari masuk Ramadan ni tak ada nak ganti lagi, jadi hukum pasal lain pula. Dihukum pasal lain kau berat lagi lah. Itulah perkara yang saya jagaan, dan mudah-mudahan beberapa keratan hadis yang saya telah baca tadi, yang kita telah dengar tadi, menjadi faedah kepada kita. Maka sekaya sudah ini dulu, oleh kerana waktu Isya telah diazankan, dan kita akan sambung semula di minggu hadapan di ruangan yang saya bertanggungjawab lah. Adapun tiap-tiap maghrib kita boleh jumpa sama lah dengan orang yang lain pula lah. Tapi dengan saya ni mana seminggu akan datang, kita tengok gapo sahaja yang akan berlaku masa tu. Kemungkinan saya ambil isi-isi kandungan yang sangkut paut dengan semasa yang berlaku itu. Dan ini dia awal-awal Syaban ni. Walaupun kita telah dengar dengan yang lain untuk guru lain dah, tak ada apa sebagai kuatkan lagi, mentakkidkan lagi kepada kita. Kalau kita tak pernah dengar lagi, alhamdulillah, yang kita dapat dengar beberapa keratan hadis, dan kita suka nak buat amalan dengan ada alasan, ada laktan. Kita buat gapo ni kena ada laktan. Kalau kita buat dengan tidak ada laktan, ya tak sedap nak buat. Kalau saya tak sedap nak buat. Keyakin ni kurang mari. Dan kalau kita tak, ni Rasulullah buat, kita yakin lalu dah bebas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya baca saja salah satunya hadis Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kuat hadis ni. Maka pada ni kita sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.